Kami di STEM komited untuk memberikan yang terbaik kepada semua pelajar. Sepanjang pengajian mereka di UUM, mereka diberi pendedahan dalam aspek teori dan praktikal serta pembinaan sasiah yang baik. Pelajar-pelajar ini mendapat ilmu pengetahuan daripada pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara. Bagi memastikan pelajar-pelajar peka dengan keadaan semasa industri, beberapa pihak berkepentingan yang terdiri pada agensi, kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan dijemput untuk memberikan ceramah, latihan, bengkel kepada mereka. Bagi saya, ia sesuatu yang menyeronokkan. Pertamanya disebabkan rakan-rakan sama-sama di dalam grup discussion, perbincangan dengan mengamalkan kerjasama dan sebagainya dari segi berpersatuan dan sebagainya. Dan benda-benda ini mencipta satu kenangan yang terindah bagi saya. Saya menggalakkan dan mengalu-alukan anda semua untuk menyertai kami di STEM. Marilah kita menyokong inovasi pengetahuan dalam pelancongan, hospitality dan acara. Ni. Jadi mengambil daripada semangat itu, untuk rancangan ni kita bawa khas kita punya chef yang sangat berpengalaman dalam industri, iaitu Chef Siti Aminah, untuk berkongsi sedikit resepi. Okey, ini ramai orang sebut cinnamon lah. Okey, sebenarnya nak sebut cinnamon roll. So ramai yang tengok kat dalam YouTube, okey, dekat Facebook, macam-macam cara kita nak buat cinnamon roll. Tapi hari ni puan-puan dan penonton semua, kita nak tengok cara yang paling mudah sekali. Okey, kita tak perlu nak uli beria sampai berpeluh-peluh, keluar peluh jantan, peluh macam-macam lah. Okey, hari ini memang mudah saja. Teknik dia melibatkan 3 step utama saja. Okey, tanpa melengahkan masa, mungkin kita akan teruskan. Okey, bersama saya hari ini kita ada di atas meja kita ni adalah bahan-bahan utama kita, ya Chef. Okey, mungkin kita boleh teruskanlah dengan apa bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, pertama sekali di sini Chef tunjukkan kepada kita adalah tepung. Okey, tepung yang kita gunakan adalah high protein flour, kan Chef? Dan seterusnya kita perlukan telur. Okey, kita perlukan juga esen vanila, garam dan juga yang terakhir adalah yeast. Okey, ini adalah adunan yeast, puan-puan. Okey, dan penonton sekalian, ini adalah campuran yeast, telur, susu dan gula. So kalau kamera nampak zoom sikit Chef, memang cantik dia naik tu. Okey, so boleh ke depan sikit Chef, kita tengok berkongsi. Yes, itu dia nampak yeast kita sihat macam saya lah. Okey, petang ni semangat sangat. Okey Chef, tanpa melengahkan masa, saya rasa boleh kita proceed lah macam mana kita nak buat first step ni dalam buat cinnamon roll. Okey. Okey, pertama sekali Chef kita akan masukkan telur ke dalam kita punya adunan yang pertama tadi, yang ada susu dan yeast tadi. Okey, so puan-puan kalau pakai telur di rumah tolong basuh dulu. Okey, sebab
telur ni contains a lot of salmonella. Okey, bakteria ni amat bahaya sekali lah untuk pencernaan. Okey, chef, boleh kita teruskan dengan memasukkan seterusnya esens vanila kita. Okey, sebab cinnamon roll kena ada bau-bau wangi sikit bila kita bakar tu. Kemudian kita akan masukkan juga garam ya, untuk bagi lebih rasa lemak kepada kita punya dough. Okey. Kemudian chef, apa yang kita akan buat? So yeast ni, yeast nampak hidup kan? Sebab kita dah campur dengan gula, jadi nak make sure yeast kita hidup, dia nampak kembang lah. Okay, kita beri dia masa. Okay. Okay, so saya rasa chef akan masukkan semua benda ni ke dalam kita punya adunan utama ni, dan ini yang membezakan antara kita punya cara dengan cara-cara buat cinnamon roll yang lain ya, penonton sekalian. Okey, siapa yang terlepas tengok pada step yang pertama jangan risau. Okey, boleh kami akan upload video ni dekat kami punya YouTube Stamp untuk tengoklah cara penuh cara membuat cinnamon roll tanpa uli yang berpeluh-peluh tu. Okey, ini kita hanya kacau saja. Okey, tengok. Chef kita tengah kacau. So mudah saja, kita dah campur semua bahan ke dalam kita punya mixing bowl ni. Kemudian kita kacau saja. Okey, jangan risau kalau perempuan ataupun para penonton semua yang mengikuti live ni nampak agak sticky sikit. Itu memang memang dilahirkan begitu dia punya dough, tak adalah. Okey, sebenarnya dough ni agak berbeza sebab kita tak perlu menguli sampai dia satu level tu. Kalau dalam culinary tu kita panggil window pan. Okey, window pan tu biasanya untuk dough yang kita kena uli. Pakai tepung yang kita uli macam biasalah pakai mesin tu. Tapi yang dough kali ni yang Chef Aminah buat resepi ni tak perlu uli pun, hanya kita kacau, cuma kita perlu menggolek sahaja. Okey, untuk sesi yang kedua nantilah. Okey Chef, apa seterusnya kita nak buat ni? Perlu rest 1 jam. Okey, perlu rest 1 jam sebelum kita pancing dan kita menguli, mencanai bagi dia nipis. Okey, so saya rasa ni dah sesuai untuk kita rest ya Chef. Okey, so Chef, ini keadaan dia. So janganlah terkejut, jangan post dekat Facebook masa apa tak jadi hari ni. Mengapa dough saya macam ni? Tak, dia memang macam ni ya perempuan dan penonton sekalian. Okey, yang penting kita rest dulu. Okey Chef, kita rest. Sebab lepas ni ada banyak perkongsian daripada School of Tourism, Hospitality and Event Management daripada UUM. So jangan lepaskan peluang untuk mengikuti live kita ni. Okey, so Chef, kita kena wrap dan kita, maksud saya kita kena tutup lah kita punya dough ni. Kemudian kita akan rehatkan dia lebih kurang dalam 30 minit ataupun 1 jam untuk dapat, okey. Depend kepada suhu. Kalau suhu sejuk, kita kena rest lama sikit, mungkin dalam 1 jam. Kalau suhu dalam room temperature, mungkin tak sampai 1 jam lah. Okey Chef, itu salah satu tips lah. Okey, kena rest secukupnya lah. Okey, so kita biar rest dulu, kemudian saya pass kepada kita punya host yang sangat cantik hari ni, petang ni. Okey, Kak Ling, saya pass kepada you. Terima kasih Fizi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang menonton Biskut Kering Kopi O. Kita sekarang ni dah berada ke episod ke-16. Betul, jangan betulkan TV anda. Kita memang betul ni sekarang ni tengah ada Biskut Kering. Dia hari ni dia lain sikit saya nak memperkenalkan sebab hari ni kita bersama dengan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara ataupun STEM. Sebab tu dia lain. Betul tak? Kata event management kan. Okey, saya nak kenalkan dulu. Di sebelah kiri saya adalah dekan dia. Orang kuat dia, tak lain dan tak bukan. Dr. Johan Effendi Ibrahim. Dekan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara ataupun STEM. Selamat datang Dr. Johan. Selamat datang, terima kasih. Suara bottom dia tu. Okey. Di sebelahnya adalah tak lain dan tak bukan Timbalan Dekannya Dr. Ahmad Edwin Muhammad, merupakan Timbalan Dekan di STEM. Selamat datang Doktor. Ya, terima kasih. Terima kasih sebab jemput kami. Okey. Dan yang hujung sekali, si cantik manis tak lain dan tak bukan Dr. Esyabi Mustafa, merupakan Ketua Jabatan di STEM. Selamat datang Doktor. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita ada di Webex sebenarnya sekarang. Saya nak perkenalkan yang pertama, Asmahani Ramli, merupakan PhD alumni di UM. Selamat datang Asmahani. Boleh lambai sikit tak? Dan test suara sikit. Testing. Oh, testing. Dengar clear sangat. Okey. Kita juga ada Fatin Fatiyah Azman, bahagian co-curriculum Jabatan Pendidikan Politeknik. Selamat datang Fatin. Fatin Hai. Boleh dengar Boleh. And we also have Dr. Agustinus Lis Indrianto, PhD alumni and also Dean of Tourism Faculty Universitas Ciputra Indonesia. Hai Dr. Agus. Selamat datang.
Boleh test suara tak, Doktor? Saya nak dengar suara ni. Nyanyi sikit. Orang Indonesia selalu boleh nyanyi ni. Halo. Okey, boleh. Thank you Alhamdulillah. for invitation. Okey. Terima kasih. Okey. Kita disebabkan tadi kita cerita tadi dia ada Chef Siti Aminah dengan Fizi kan. Bila cerita pasal Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara ni, STEM ni, kenalah ada sifu dia, Chef Wan. Okey, mari kita share ada pesanan atau video daripada Chef Wan. Jom kita dengar. Silakan. Assalamualaikum kepada semua bakal-bakal penuntut daripada sekolah School of Hospitality dan juga Hotel Management di Universiti Utara. Saya ingin beri sedikit nasihat. Sangat penting pelajaran tu dalam bidang yang disebut tadi. Kenapa pengalaman Wan sendirilah over the years I would not have been successful to be where I am today jika saya tak mengambil segala ilmu yang ada dari bidang yang disebut tadi yang saya belajar di San Francisco dan juga di di Paris, dan semua ilmu-ilmu dalam bidang perhotelan dan pemakanan ni yang hari ini telah menjadikan saya seorang manusia yang bukan saja berjaya tapi seorang yang berilmu dan juga mempunyai kekuatan diri yang orang kata boleh katakan kuat bagi menempuh apa saja cabaran. So if you don't have the education, as I always say, knowledge is power. When you have knowledge and utilize the knowledge, kita guna ilmu ni dalam bahagian bidang kita khusus yang kita sebut tadi, maka anda tentu sekali dapat jalan dengan lebih sempurna segala apa kerja yang kita buat tu boleh lakukan dengan terbaik sekali So always remember, knowledge is power. Sebenarnya Datuk Chef Wan adalah Profesor Ajong di STEM. Sebab tu kita jemput dia, betul tak? Okey, sekarang saya nak jemput Dekan untuk ceritakan sikit tentang STEM ni lah dan program-program di bawah STEM. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Encik Azli. Okey, bercakap berkaitan dengan Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara. Sebenarnya usia Pusat Pengajian ni pun dah 22 tahun. Kita bermula dari tahun 99 dengan jumlah staf pun tak sampai dalam 10 orang. Pada waktu tu hanya ada satu saja jabatan, iaitu Jabatan Pelancongan. Dan Alhamdulillah bermula dengan satu program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan, dan kini kami mempunyai 6 program. 6 program, 3 program Sarjana Muda dan 3 program Pasca Siswazah. Program Sarjana Muda itu adalah program pengurusan pelancongan, program pengurusan hospitality dan juga program pengurusan acara. Bagi untuk program Pasca Siswazah, pihak kami ada Master in Tourism Management, Master of Science Tourism Management dan juga PhD program. Dan Alhamdulillah lah, pihak kami pun telah melahirkan ramai alumni-alumni yang sekarang ni berada di seluruh dunia yang bekerja dalam bidang pelancongan, hospitality dan juga acara. Tu dia latar belakang tentang STEM. Dia kira dah lama juga, betul tak lama dah. Okey, kita sebab tajuk hari ni, ayuh berani melangkah, bukan ayuh jom kita masak, tak ada. Okey, ceritakan sikit Dr. Johan, apa cerita sebenarnya tema, kenapa pilih ayuh berani melangkah? Apa cerita di sebaliknya? Okey, terima kasih. Tema ni dipilih sebenarnya ramai di kalangan alumni dan juga pihak yang bekerja dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara ni dah bekerja dalam tempoh yang cukup panjang dalam industri. Ada yang bermula daripada bawah lagi dan bekerja sampai mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara, lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 20 tahun dan sebagainya. Dan ramai juga di kalangan alumni-alumni kami ni bekerja dalam bidang kerajaan juga, menjadi pensyarah di college community, menjadi pensyarah di politeknik, di universiti dan sebagainya. Jadi tema ni sebenarnya kita pilih adalah kita bekerja setiap hari dan sebagainya, serve customer dan sebagainya. Tetapi kita nak pohon supaya mereka ini cuba nak enhance daripada segi career, enhance daripada segi career, enhance daripada segi education, di mana kita nak mengajak semua pihak yang
bekerja dalam bidang pelancongan, hospitality dan acara ni, supaya mereka ajak mereka ke diploma. Kalau dulu mereka diploma, sekarang ni kita nak ajak mereka ke ijazah sarjana muda. Jika mereka dah ada ijazah sarjana muda, kita nak ajak mereka buat master sarjana dan juga PhD. Itu adalah perkara yang kita memang perlukan. Selain pada itu juga ada di kalangan pihak industri ini memang dah bekerja lama. Yang dalam bidang pelancongan ada yang dah jadi orang-orang yang kita kata pakar rujuk. Pakar rujuk kerana pengalaman mereka yang cukup panjang dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi di sini UUM sebenarnya menawarkan satu program di mana pelajar-pelajar ni ataupun pihak-pihak yang dah bekerja lama dalam industri ini untuk sambung pengajian dalam peringkat sarjana muda, peringkat pasca siswazah, master ataupun PhD. Ini baru betul. Ayuh berani melangkah, dia tak tunggu dah. Dia awal-awal dia dah kempen dah. Sambung belajar. Tak cerita banyak terus gear 5. Okey, sekarang ni saya nak bagi Dr. Edwin. Dr. Edwin tanya, tunggu sikit-sikit saya pun nak cakap juga. Betul tak? Betul Okey, Dr. Edwin, saya nak tanya Dr. Edwin lah sebab tadi Din ada cerita pasal sambung belajar. Okey, yang menonton hari ni pun ada yang undergraduate dan mungkin tengah duk fikir kat rumah tu, nak sambung ke tak sambung, nak sambung master ke tak. Jadi diorang ni kan doktor, you kena bagi dia push factor sikit. Jadi saya nak minta Dr. Edwin cerita sikit, apakah sebenarnya program-program pasca siswazah yang ada di bawah STEM ni. Boleh tak? Silakan. Terima kasih Kak Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton yang live dan juga yang dalam Facebook. Tentang program pasca siswazah, hari ini kami nak fokus pada pasca siswazah ataupun dalam bahasa Inggerisnya postgraduate studies. Tadi Dekan ada sebut secara ringkas untuk postgraduate kita ada 3 program. Satu PhD by research, keduanya adalah Master Science by research. So dua-dua ni kena buat research independent. At the end dia punya hasil tu tesis lah. So student kena melalui defend, lepas tu kena ada viva dan akan letak di bawah seorang atau 2 orang supervisor. Dan by research ni dia agak tough sikit lah sebab dia independent, dia kesunyian seorang-seorang. Dia tak macam yang satu lagi tu, yang terbaru kami ada MTM, Master in Tourism Management. Yang tu coursework. Yang tu dia orang tu macam undergrad, dia orang tu masuk kelas. Dia ada dalam 10 kan, tak salah 11 subjek dalam masa setahun. Tak lama pun, setahun ya. Oh, setahun je kita baru sekejap ada je tu, setahun tu. setahun. Tak lama pun, jam celik setahun dah dapat master. So di sini saya nak alu-alukan lah yang siapa yang ada degree. Ni untuk laluan perdana, laluan utama ni, laluan nombor 1 ni kena ada degree. Ada degree dalam bidang berkaitan, tak semestinya bidang tourism ataupun hospitality, bidang business management, marketing, semua boleh masuk. Boleh masuk. Yang berkaitan. So masuk setahun siap. InsyaAllah. Dia tak macam by research, tough sikit. Coursework ni dia punya kadar kegagalannya sikit sangat, hampir kosong. Tu kena highlight tu. Semua nak dengar. Tak susah, jangan takut. Ramai orang takut nak buat master, takut Betul. susah, takut face. Sebenarnya tak susah, insyaAllah. Janji ada kerajinan sikit lah. Kalau malas tu tak boleh buat apa. Itu tak boleh buat apa lah. Tak dapat nak nolong. Itu yang ada degree. Macam mana pula yang tak ada degree? Boleh tak sambung master? Saya ada orang tanya, saya berminat nak sambung master, saya tak ada degree. Boleh. You guys ada STPM pun, ada diploma STPM atau diploma, boleh sambung master. Terus ke master. Macam mana cara dia? Melalui apel. Kalau sekarang Apel, ada ya. apel, accreditation of prior learning, something like that. Kelayakan berasaskan pengalaman kerja. Tapi dia kena umur 30. Kena umur 30. Okey, lepas umur 30 ada diploma ataupun STPM. Boleh apply melalui apel. Dia kena interview, tapi interview tak payah mana pun. Saya pernah ikut. Dia nak tengok profil portfolio, pengalaman kan. Ada kerja sikit. Lepas tu apply. Dia boleh, dia tak payah buat degree. Tak payah buang masa 4 tahun. 1 tahun ke master? Bukan. Kalau itu setahun juga. Sama. Tak aci. STPM, Pernah saya belajar 4 tahun tu kat UM. Orang yang buat degree 4 tahun, you guys STPM, terus lompat. Terus lompat baguslah. Tapi sebab ada yang syarat tanya kena itu. umur 30. Okey, tak ada syarat tu, tak ada hal. Syarat FGA lah, bukan Itu syarat je syarat dia. Okey. Jadi yang di luar sana tu student graduate daripada politeknik ke, college community ke, yang ada STPM, diploma, yang dah kerja bidang hotel pelancongan, tiba-tiba terasa nak buat master sebab untuk career development, dipersilakan.
Okay? Kalau tak tahu cara dia boleh kontak saya ataupun Dr. Ishabi, pakar syarat kemasukan. Wah, untuk siapa-siapa yang nak tahu kan, nanti kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen dan saya nak minta share lah untuk FB Laris, sebab banyak kawan-kawan yang tak tahu ni, sebab saya pun tak tahu, I assume kawan-kawan tak tahulah. Kalau SPM dengan STPM boleh terus buat master. STPM. STPM melalui apel dan apel, dan kita terus boleh buat master. Tetapi syarat dia umur 30. Umur 30 pula laku kali ni. Okey, dengan ada syarat kerja lah. Okey. Itu kita dah dengar dah tadi apa program-program yang apa sekali Siswaza dan siapakah sebenarnya yang boleh apply. Saya nak tanya ni, apa yang menariknya tentang program postgraduate di STEM? Okey. Kalau nak tahu yang menarik ya, nanti kita tanya alumni. Okay. Tapi tak apa, setakat yang saya tahu, saya ni rajin bersembang dengan student tak apa, kita sembang hari ni. Malam-malam saya lepak kedai kopi dengan student postgrad. Antaranya tadi Atul seorang tu. Memang saya suka sebab student saya sendiri 7 orang postgraduate PhD mostly overseas. Okay. China, Arab, Egypt pun semua ada. Saya sembang dengan dia orang, apa yang membuatkan dia orang nak pilih UM ni. First dia akan tengok, dia kata ranking. Kita antara ranking tertinggi juga. UM ni selepas RU kita kan. Ya, betul. RU ada 6 universiti, nombor 7 kita. Betul. So kita ni bukan RU tapi ranking tinggi. Nombor 6. Diorang nampak tu. Betul. QS ranking time higher, diorang nampak dia punya visibility tu, itu penting. That's why kita kena kejar ranking tu. Diorang nampak tu. Satu lagi diorang tengok School of Tourism tu, sebab kalau kita tengok universiti lain walaupun diorang ada program tourism tapi diorang tak ada School of Tourism. Program tourism tu sama ada dia tak bawa business ataupun di bawah fakulti ekonomi ataupun di bawah fakulti planning. So tak ada yang betul-betul lah dia punya tourism. Area yang di cover kecil. So selain pada UiTM kita sahaja yang ada School of Tourism Management. So full flash punya fokus bidang. That's why nampak, especially daripada China. Saya dengan Dekan sebelum COVID ni dah pergi ke China banyak kali, tapi kami tak kena COVID lah sebelum COVID. Sebaik dia bagi disclaimer awal-awal. Saya tanya rektor sana, sebab apa nak hantar staff dia ke sini. Dia kata sebab kami nampak school you. Universiti lain kami cari School of Tourism tak jumpa. Fakulti of Tourism tak jumpa. Dia nampak planning, dia nampak ekonomi. Tourism ada bawah tu sikit-sikit. Tapi UM ni dia seketul tu. Nak kata seketul tak lah. Satu institusi. Memang fokus yang pada memang tourism. Specialize tu. Yes. Dan di Malaysia ni pula kita ada kelebihan lagi event. Universiti ni tak ada event. Tak ada event, so, betul. InsyaAllah event walaupun bidang baru, insyaAllah kami akan jadi pakar lah dalam event. Event ni memang tak ada. Tak ada, betul. Kita antara yang terawal lah menawarkan program berkaitan event. Nanti yang lain sebab apa student suka, nanti kita tanya alumni. Kena tanya alumni. Yang tu tuan punya badan kena cerita. Tapi sebab kalau saya nak bagi Dr. Edwin ni cerita ni, sebab dia setengah jam je dengan kita. Betul, saya nak tanya betul-betul ni. Kalau nak cerita tu kena cerita kempen sekarang. Tu dia. So macam-macam tadi dah sebenarnya apa yang menariknya dekat UM ni, dan kita satu-satu. Dr. Agus bisa dengar enggak? Bisa? Okey, boleh cerita pengalaman S3 di UUM di bawah STEM. Silakan. Okey, baik. Maaf tadi terputus tadi suaranya tu. Ya, baik Pak. Saya bicara in English ya. Karena Malaysia saya boleh. Tak bisa Pak. Okay, thank you for the opportunity. So, my experience was very lovely. Yeah, it was one of the unforgettable experience for me for my academic life. Maybe if I will be asked why do you choose UUM to study your postgrad or PhD, because my master is from Monash University from Australia. So why do you choose UUM? So the first one, of course, the reputations. The reputations of the UUM has been recognized worldwide, especially for the tourism school, and also the professor, the lecturers are having a world-class teaching experience and the research. So the reputation really triggered me to study at UUM. And the second one is the networking. I know that UUM is very famous with the networking with many international students also there, and also
with the Organization of Tourism. Malaysia Tourism is very close working with the School of Tourism in UUM. And so it was a great place to study because I get many network, especially for Malaysia network tourism industry is very great. And yeah, they have having an interesting program in UUM. So myself, I already bring my student. I think every year I bring my student to UUM, every year. Ms. Asmahani, Dr. Asmahani helped me to gather my student when we are in UUM. Unfortunately, last year, 2020, because of the pandemics, we cannot visit UUM. So the international class program is really bring STEM, one of the best tourism school, I think, in Southeast Asia. So if I may say, so I think it was great. And the last one is the locations. Why? Because we're surprised. Wow, the location is far away in the wood, the jungle. Why it is great? Yes, it is great to study. It is great to have a quiet learning environment, supporting learning environment, even though it's deep in the jungle, but the sporting facility was very great. My students are used to live in the city, my student in my university, but when they came to UM, they love it, the atmosphere, they love the playground in the way, they have the golf and also the go-kart, so they have the sporting facilities, everything there in UM. So those three make me happy and satisfied, and also proud to be one of the alumni of UM. Yeah, for the benefit of everybody, University Utara Malaysia is located in Sentok with 10,000 acres of forest. A very serene place. Yes, very serene place to study. A very conducive learning environment sebenarnya di UM ni. Dan kita juga ada campus di Kuala Lumpur. Untuk yang baru bersiaran dengan kita. Okey, tadi kita dah dengar from Dr. Agus pengalaman dia betapa dia suka keindahan alam semula jadi kat UM ni. Bersama dengan support-support daripada lecturer juga yang memudahkan proses pembelajaran Dr. Agus. Okey, saya nak jemput Asmahani. Asmahani, cerita sikit. Asmahani ni pun PhD alumni PhD master dan degree, betul? PhD saja. Okey. Boleh tak Asmahani cerita sikit pengalaman Asmahani? Bukan senang tau nak ambil PhD, nak menghabiskan PhD tu kan. So, cerita sikit experience Asmahani di UUM, especially dengan STEM. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa minit nak bagi kat saya ni ya? Kalau saya macam tu, faham je lah. Boleh lagi, boleh. Silakan. Okey, tadi kita dah dengar Pak Agus bercerita tentang betapa indahnya kampus kita kan. Okey, jadi sebagai lokal, okey, jadi bila kita nak pilih universiti, kita tak terlalu fokuskan kepada ranking sebab pada kita semua IPTA di Malaysia semuanya sama, bukan? Tapi bila saya betul-betul datang ke UUM, sebab saya sebelum ni daripada UiTM. Jadi bila kita datang di UUM, dia punya environment tu sangat berbeza. UiTM Shah Alam dekat bandar, so masa tu saya jadi orang bandar. Tapi bila datang UUM, saya jadi orang kampung, which is dia punya keadaan kampus sangat menarik. Dan untuk pengetahuan semua, perjalanan PhD saya bermula pada tahun 2012 sampai 2020. Dan sepanjang perjalanan tu saya tak pernah terfikir untuk nak berhenti. Right? Kenapa? Okey, nombor satu, kerana support system yang kuat. Saya bersyukur sebab saya dikelilingi oleh profesor, oleh lecturer yang sangat supportive. Kita nampak semua macam garang, kan? Semua macam menakutkan je kan, tapi cubalah kita sebagai student postgrad pergi jumpa lecturer kita, tanya yang tak faham, minta tolong itu ini, insyaAllah. So kalau di STEM, itulah yang paling itu adalah faktor utama yang menyebabkan kenapa saya masih belajar sebagai student sampai habis. Kalau nak kira lebih kurang 8 tahun lah saya punya pelayaran sebagai pelajar PhD tu. Right, jadi kalau dengan STEM ni memang sesuai sangatlah dengan tagline tadi tu, berani melangkah. Sebab okey. Tak ada. Saya tadi tengah cakap dengan producer. Boleh je nak teruskan. Okey, dah habis dah? Tak apa, kita boleh sambung balik.
Ya, round pertama itu dulu. Round pertama. Betul lah tajuk dia. Ayo berani melangkah. Dia terus melangkah je. Dia tak melangkah dah, dia berlari. Okey, kita nak berhenti seketika sebab kita ada masalah teknikal sikit ni dengan OBS kita. Jadi tim teknikal dia kena keluar sekejap, lepas tu dia kena masuk balik. Betul tak? Jadi jangan lari ya. Lepas ni kena masuk balik kepada FB page ni. Kita terus sambung kepada cinnamon roll. Dah bau-bau dah kat sini untuk demo dia yang kedua. Okey. Alright, kita berhenti berehat sekarang. Terima kasih. Okey, kita sambung balik. Biasalah kan. Dia sesekali dia nak bagi macam ni juga. Okey, saya nak bagi, kita sambung kepada demo yang kedua. Demo yang kedua sebenarnya sambung cinnamon tadi yang dah 1 jam diperat, betul tak? Saya nak bagi kepada Fizi dan juga Chef untuk teruskan session yang kedua. Silakan. Okey, terima kasih Kak Lin. Okey, dah sejam pun tadi macam-macam info yang kita dapat daripada kami punya dekan, timbalan dekan dan juga ketua jabatan. So sekarang kita proceed balik dengan kita punya dough. Okey, so Chef, sekarang ni kita tengok ini adalah dough kita yang dah kita rehatkan dia selama sejam tadi. Okey, so daripada yang nampak macam dough yang melekit-lekit tu, kita tengok dia dah double size. So itu maksudnya dough kita, yeast kita hidup dengan baik lah. Okey, so dia aktif lah di sini. Okey, so untuk hari ini kita selepas dough kita dah kembang macam ni, dah bersize macam ni. Okey, kita normally kita akan flattenkan lah dekat kita punya, kalau kat rumah tu bolehlah letak dekat marble slab ke. Okey, ataupun kalau tak ada marble slab kat rumah, meja tu kalau ada meja yang tu bersihkan elok, okey, letak dalam plastik and then kita boleh roll kita punya dough tadi di atas plastik ya. Ataupun kita boleh gunakan silicone mat ni lah. Okey. Okey, so Chef, seterusnya apa yang kita nak buat ni? Kita tengok dah cantik flatten kita punya dough ni. Okey, so sekarang ni kita akan letak filling lah ya Chef. Okey, so Chef akan letak filling dia. Okey, so dekat yang sekarang ni, kalau penonton tengok sekarang ni, Chef kita tengah letak butter. Okey, so terpulanglah kalau penonton di rumah nak pakai butter yang premium sikit, boleh. Okey, so hari ni kita pakai butter biasa punya, okey, normal butter. Okey, so kita akan spreadkan, kita akan ratakan butter kita dekat kita punya dough ni yang telah kita lepehkan. So ketebalan dough ni berapa Chef bila kita lepehkan? Okey, ketebalan lebih kurang kita boleh buat dalam setengah cm ataupun 1 cm. Sebab nanti dia akan kembang sikit. Dia akan naik sikit. Okey. Okey, so sekarang ni kita tunggulah Chef kita akan sapukan, ratakan butter ni. Okey, sementara nak tunggu Chef kita ratakan butter tu. Okey, terima kasih Chef. Okey, mungkin penonton boleh tengok ya di kamera sekarang ni. Okey, ini adalah kita punya filling. Okey, filling dalam buat cinnamon roll ni lah. Okey, sebenarnya kita tak ada orang kata very strict ataupun hang kena letak ni, hang kena letak tu, tak. Okey, dalam cinnamon roll dia ada rules dia yang paling penting, kena ada cinnamon powder dalam ni. Okey, kita kena ada brown sugar and also, dan juga kita boleh letaklah sebarang jenis kekacang lah yang penonton sukalah. Okey, macam ni kami Chef pilih kita ada walnut sini. Okey, lepas tu dia ada letakkan sedikit brown sugar. Okay, brown sugar and then kita ada letak sikit chocolate chips, okay, dan juga raisin, kismis. Okay, ini mengikut yang paling penting saya lupa nak sebut sini adalah cinnamon powder. Okay, semua mungkin penonton tak berapa familiar apa itu cinnamon powder. Cinnamon powder tu adalah kulit serbuk kulit kayu manis. Okay, so cinnamon roll ni memang famous dekat Denmark. Okay, biasanya diorang hidangkan cinnamon roll ni waktu petang. Okay, tapi terpulanglah kalau penonton nak buat, especially bila PKPBB ni, okay, bolehlah buat di rumah, cuba resepi yang mudah ni. Okey, sebab kita tak perlu nak uli banyak tenaga sangat. Yalah, kadang-kadang suami kena bekerja di office. Kita yang work from home ni bolehlah buat. So, musim-musim PKPB ni, okey, ini adalah salah satu masa lah untuk kita mencuba resepi-resepi baru ni. Okey. So, sekarang Chef dah letakkan filling di sini. Okey, kita tengok agak premium sikit lah. Okey, banyak kacang dia. Okey, tak kerekut Chef kita, Chef Siti Aminah.
Bagus untuk hari ni. Okey, so insya-Allah kalau dah jadi nanti kita punya dah masak cinnamon roll ni, kita boleh bagilah kita punya panel-panel dan juga kita punya kru-kru rasa lah. Okey. So mana-mana yang berada dalam area Sintok sekarang ni, okey, you all boleh datang ke Managers Coffee sebab Managers Coffee menjanjikan banyak menu-menu yang menarik. Okey, sebab sini ada coffee yang best, okey. Kita ada machine brew kita sendiri, so boleh datang. Okey, dia berdekatan dengan kita punya library, okey, library UUM di sini. Okey. So, saya pun dah bau, mungkin kita punya panel pun, kita punya host pun dah boleh bau ya, bau cinnamon ni. Oh, memang okey, okey, mungkin okey sekarang ni kita akan start roll, okey. Chef akan mula roll, boleh dah tu. Okey. So kena ada gap sikit, 1 inch, okey, dekat setiap hujung you punya dough tu. Okey, chef akan roll. Okey, nice. Okey. Yes, okey. So jangan risau, memang kitanya sesi ni agak pendek, tapi kalau nak tengok full video boleh kami akan upload kemudian dalam kami punya YouTube stamp. Okey, so boleh tengoklah full version menyediakan cinnamon roll ni. Okey, so chef akan rollkan dia nicely, kena kemas-kemas sikit. Okey, so cinnamon roll kita ni mewah sikit lah ya, dia penuh padat dan saiz dia pun agak cantik lah. So jangan lupa penonton sekalian, jangan lupa klikkan kita punya cinnamon roll setiap kali selepas kita rollkan ya, sebab nanti takut dia terbuka. Okey. So ini saya nak beritahu juga, okey, ini kita punya serving baking dish kita sini. Okey, bawah tu apa? Ini yang membezakannya, kita telah letak sikit gu sini. Okey, ini adalah honey syrup. Okey, yang kita buat hanya letakkan sedikit brown sugar, air dan juga honey, kemudian kita panaskan sampai dia pekat dan kita akan letak dekat kita punya baking dish ni. Okey, sebab apa? Nanti akan bagi extra flavor juga dan kelembapan kepada kita cinnamon roll kita. Okey. So nampak ya, chef kita potong mengikut lebih kurang dalam 2 jari saya yang comel ni, kalau boleh tengok dekat kamera. Okey, terpulang kalau jadi kita lebih besar, kalau nak masak beramai-ramai boleh lah lebih kurang 2 inci. Okey, so lebih kurang macam ni lah jari yang comel dalam kamera ni. Okey, so tengok ya, sekarang ni kita nampak chef dah mula memotong. Okey, kita boleh guna pisau lah, kalau ada setengah cara dia guna benang. Okey, tapi hari ni kita ada nuts yang banyak. So chef akan guna lebih kurang pisau yang tajam sikit untuk dapat clean cut lah. Okey, chef akan susunlah ke dalam kita punya baking dish ni. Okey, so mengapa ada gula macam ni? Okey, macam saya sebut tadi, okey, untuk bagi flavor dan juga rasa dan moistness kepada kita punya cinnamon roll. Okey, so sekarang ni chef begitu pantas menyusun kita punya cinnamon roll ni. Okey, kita akan susunlah 3x5. Okey, serving dish ni muat dalam 3x5 lah. Okey. So selepas susun kita kena double rest. Okey, so maksudnya selepas dah susun kita kena rehatkan juga kita punya dough ni. Okey, yang dah dipotong cantik oleh chef kita ni lebih kurang dalam masa 20 ke 30 minit. Okey, it depends kepada suhu kita. Okey. So sambil-sambil chef memotong dan menyusun kita punya cinnamon roll ni, ada apa-apa tips tak chef nak boleh share? Okay, sambil memotong tu. Okay, tips untuk cinnamon roll, okay, of course kita kena make sure kita punya dough kembang dengan elok, make sure kita punya yeast hidup, okay. And then kita kena pastikan waktu rest dengan secukupnya. Okay, minta maaf lah chef, mengganggu pula ya. Okey, so susunlah. Okey, so kerja dapur ni kena bersih juga ya penonton sekalian, sebab kita nak bagi suami kita makan. Okey, macam saya single ni makan sendiri je lah. Sempat lagi saya nak promo diri ya. Okey, so susun cantik-cantik dalam kita punya baking tray ni. Baking ni. Okey. Okey, so temperature kita akan letak lebih kurang dalam 180, tapi mengikut kita punya oven lah di rumah. Kalau pakai oven butterfly tu mungkin lebih lama lah. Okey, 150, dan ada tips kita akan renjihkan sedikit air sebelum kita bakar selama lebih kurang dalam 15 ke 18 minit lah. Okey, okey, dan kita kena double rest. Okey, ini dia hasil dia cinnamon roll kita sebelum kita bakar. Okey, kemudian kita tengok result dia selepas ni. Okey, back to cutling.
Aduh, lapar terus. Bunyi perut saya, sumpah bunyi. Saya sebenarnya bukan apa. Saya simpati dekat yang dekat Webex tu. Dia tengok dia jauh je. Okey, Dr. Asmahani dan juga Fatin nanti tolong claim dekat stem. Cinnamon roll tu Okey, sebab kita tengok hari ni dia memasak kan. Jadi saya nak tanya dekat, sebab kita tak ada hotel catering, tetapi kita ada stem ni. Jadi saya nak tanya dekat Dr. Johan lah. Kita ada kitchen tak sebenarnya? Di stem kita ada kitchen di mana pelajar-pelajar dalam bidang hospitality akan melakukan training lah di situ. Selain pada itu juga pihak STEM juga mempunyai tempat di mana pelajar-pelajar melakukan praktikal dalam bidang housekeeping daripada segi restoran dan sebagainya. Di situ adalah pengalaman yang diberikan ataupun pendedahan yang diberikan kepada semua pelajar-pelajar kami supaya mereka ni menjadi satu kita katakan satu individu yang berkemahiran apabila mereka graduasi nanti daripada STEM UUM. Kira dia hands on lah kan? Ya, dia sediakan platform dan juga kemudahan. Ya, baik. Baru betul kalau dia kena ada kitchen. Ya. Okey, saya nak sambung dekat alumni Fatin. Ni Tan Fatin pula nak bercakap. Okey, Fatin boleh ceritakan tak? Sebab Fatin adalah alumni di STEM. Mungkin Fatin boleh cerita pengalaman semasa belajar di UUM. Fatin merupakan bahagian mengajar di bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Silakan Puan Fatin. Okey, hai semua. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu, saya penolong pengarah kanan di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang mana sebelum ni saya juga adalah pensyarah di Kolej Komuniti dan Politeknik. Cuma recently saya meneruskan kerjaya ke bahagian admin. So kita buat kerja-kerja management lah di HQ. Jadi bersesuaian lah bila kita sebut tentang UUM. UUM bukan hanya mengajar pelajarnya untuk practical side, tetapi juga dari segi management side. Jadi apa yang saya lihat daripada personality trait saya yang terbentuk dari UUM, so kita boleh nampak bila you go for practical you can survive, and you go for management also you can survive. So it is 2 in 1. Sebab itulah bagusnya UUM ni, sebab dia ada management skill sekali yang diterapkan dalam courses. So sepanjang di UUM, UUM adalah pilihan pertama. Indeed, semasa saya pilih dalam senarai UPU tu, jadi memang sangat-sangat in love dengan UUM. Juga bidang saya lah, bidang pelancongan dan hospitality. Yang mana sebenarnya bidang ni ramai yang tak tahu, kerjayanya sangat luas. Boleh masuk education line, airlines, boleh masuk dari segi food service, tak ada masalah. Cuma bila kita kurang didedahkan, kita tak tahu di mana prospek kerjaya. Sebenarnya sangat-sangat luas, dan jangan risau, graduate UUM pasti akan dapat kerja jika pandai grab peluang dan ruang yang ada. Betul, Alhamdulillah. Itulah dia. Okey, sebab peluang, jadi tadi Fatih cakap banyak peluang sebenarnya, bukan saja di government agency, juga di private sector. Private sector juga, ya. Dua-dua ada. Okey, saya nak bagi lama tadi cik adik yang tepi sekali tu kan. Dr. Ishabi, dia tunggu je bilalah admittance. Okey. Sebelum saya nak minta dia Dr. Ishabi, dia tarik nafas dulu. Saya nak share dulu video Chef Wan. Ada pesanan daripada Chef Wan yang untuk sesi yang kedua. Silakan producer. Lepas kembali sejarah kerjaya saya dalam berbagai bidang, saya selalu ingat dengan adanya orang kata pelajaran yang saya pelajari itu juga membantu saya dalam segala aspek dunia perniagaan juga yang ada hari ini. So with all that saya juga dapat menjalankan semua perkara dengan sempurna, dan of course understanding the whole aspect of business and hotel management, restaurant management and all that. So hari ni Wan bukan saja dapat orang kata employed lebih kurang 60 over chefs, 3 restaurant at the moment, and let's not forget dalam bidang Wan juga di kaca TV juga
for almost 30 years. I've used all sorts of knowledge and all my world travel daripada bidang itu, dan maka semua benda-benda ni orang kata kind of interconnected to one another. So when you have a base orang kata of very good knowledge yang kita dapat daripada universiti, and so the rest is orang kata it's just coming through and flowing through your life very easily. So because everything is orang kata macam jigsaw puzzle lah, dia masuk cuma sini. So in the end kita dapat melihat the whole structure of the business, dan dapat juga kita boleh membeza-bezakan juga orang kata kejayaan kita, perniagaan kita dengan orang lain dan sebagainya, dan dapat juga kita melihat bagaimana kita kadang-kadang juga ada masa tertentu membuat sesuatu orang kata wrong decision, and we fail, and therefore we learn from our mistakes. We also learn daripada orang lain juga yang berjaya, yang bagaimana mereka juga kadang-kadang juga mengguna orang kata segala pelajaran yang ada tu di universiti, and has made them juga successful. So with that, it's very important to have a good university education, especially dalam bidang restaurant, hotel dan sebagainya. And I think all of you are very lucky dapat masuk universiti, and I hope all of you will use ilmu ni dengan terbaik sekali. Tu dia, Cik Fan pun cakap pentingnya memilih universiti yang betul. Okey, kita semua dah dengar tadi pengalaman daripada alumni. Jadi semua dah dengar ni. Sekarang ni nak tahu pula macam manakah, saya nak tanya kat Dr. Syabi, bagaimanakah cara kita nak memohon untuk program postgraduate di STEM ni? Mungkin boleh ceritakan proses dia ataupun cara-cara pendaftaran. Silakan Dr. Okay. Terima kasih Kak Lin. Hai semua yang menonton. Okey, untuk program-program di STEM dan in general lah dalam UUM ada permohonan adalah melalui graduate school. Kalau di STEM adalah melalui graduate Ghazali Syafi'i Graduate School of Government. So masuk saja website dia www.gsgsg.uum.edu.my. Klik saja program yang kita nak, and then ada button apply now. Dah boleh teruskan dengan usaha untuk buat application. So application adalah menerusi graduate school. Memang sangat mudahlah sekarang kita nak bagi pemudah cara untuk semua yang berminat nak melanjutkan pengajian. Ada beberapa step lah. Yang pertama sekali, kalau masuk ke website GSGSG ni, kena create account, bayar yuran pemprosesan. Yuran pemprosesan dia 100 untuk warga negara Malaysia, 125 untuk warga negara yang tinggal di negara ASEAN, dan untuk non-ASEAN country RM175. Panduan untuk bayar yuran pemprosesan tu semua ada dalam website tu. And then terus create satu account, upload semua dokumen yang diperlukan dan profile, submit saja. Dalam masa seminggu, insya-Allah seminggu ke 2 minggu kita proses, boleh dapat dah offer letter. Punya senang. Orang Kedah cakap celah rengkong sekarang. Celah apa? Celah rengkong. Tahu ni dia pandai cakap Melayu ni, mesti dia tahu. Atulah tahu kan. Senang dah sekarang. sekarang. Satu minggu je. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau tak ada masalah lah, kalau dokumen semua lengkap, seminggu Alhamdulillah. dia dapat offer. Saya nak minta tim STEM ni ditulis dekat komen tu, boleh tak tadi? Website, proses kalau boleh, jadi boleh refer lah nanti dekat situ. Betul Okey. Ataul, save the best for last. Okay, Ataul is a alumni with UUM. The special about Ataul is because he's from Bangladesh. He did his degree with UUM, master with UUM, PhD with UUM. Ya, betul. Coming on 2009. Am I right? Yeah. Okay, I wanted to know, your wife also Malaysian? No, she's from Bangladesh. Okay, nasib baik. Okay, so now I wanted you to share with us your experience, how you come to Malaysia and you pick UUM from your degree, master and PhD. You have been spending here in Malaysia since 2009. Yes. Alright, okay, I think everybody wants to know. So let's tell us the story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you very much for giving me the opportunity to talk about my experience in UUM. I came here in 2009 December, and so since then almost 11 to 12 years. So I started my Bachelor of Hospitality Management. After completed my degree, immediately I enrolled to the Masters by Research in Tourism Management. Then currently I have done my Viva on last month. So based on my experience in UUM, I want to make a conclusion that first of all, I find the
my classmates are very friendly in UM during my degree. So I feel very comfortable, like I was in home. I was not far away from the home. Mostly as an international student, we face the problem where some of the students suffer from homesickness or something. If local community is very friendly, so we never feel like this. I experienced this from my Your personal studying experience. my personal experience in UM. I feel like this. Also during my master's by research and PhD. So when we talk about the postgraduate study, usually we think about how is the supervision and how research environment and how conducive the environment in terms of study. So I find this university, and particularly School of Tourism, Hospitality and Event Management, I find the lecturers very helpful, and my supervisors always guided me, suggested me. Whenever I needed them, they were available. So that was one of the advantages of I have got from this STEM, that put me in a bigger place that I can explore myself. Because we have many good experts, research experts in our school. So that way I could establish my fundamental. And also I utilize my fundamental into international level. For example, like many of our researchers, they are publishing in very good journals. So this is the exposure we are doing in STEM. So it brings us like a great hope. Inshallah, in the future, we can do more and more. So also, I strongly recommend that if anybody is willing to pursue their career in hospitality management, tourism management, and event management, they are mostly welcome in our school. I can say that you are strongly recommended to come here and join us. Okay. You will enjoy your study. That's all I want to give the message. Because Atau said he has a very good support system in UUM, make he feel like home. Yes, yes. Correct. Okay, for the benefit of everyone, University Utara Malaysia, there are almost 2,000 international students, and from 55 countries. That's why we are global. Yes, so you yes. don't feel like you have friends from Bangladesh and other places, right? So you have a global exposure in UUM. Atau, you have been here since 2009. Tell me, what are the Malay words that you have picked up? Actually, in terms of communication, I can speak. Oh, you can speak? I can speak, I understand. Only I cannot speak is Kelantan slang. Okay, But other than you are in that, Kedah. Kedah, ya boleh. Boleh? Satu kupang, dua kupang. Tu dia, satu kupang 5 duit. Tu dia, boleh you boleh cakap cakap Melayu terus lah macam ni atau boleh lah. boleh lah. Alright, that's good. Okay, actually di UUM we have a lot of international students who can speak, converse BM very well because I think because of the exposure After given. coming here within 6 months, I managed to take out the language. Tu dia 6 bulan je. So Wish. because I used to engage with more local students, Local, so they helped me to pick up many words and many sentences. I think you have fall in love with Malaysia. You came from degree, master and PhD. Luckily you bring your wife here. Kan? Okay, we have listened from Ataul what the good experience, the support system that we have from university and all that, and I think the exposure, the very conducive learning environment, and I think the lecturer makes a very important role. Very important role. Very important role. Because their guidance is always important for us. Yes. We have many countries have the culture that very difficult to reach the lecturer. So in here I see the very opposite like experience. Whenever I see the help from the lecturer, even no matter like what is their schedule or anything, they will try to help. That is the most important thing I found here. Dekan tak nak sambung ke? So for international students, it is a like good opportunity. Yeah, It's if they come here, they will find everything friendly. Guidance, you need a guidance, right? It's a good guidance from the lecturer. Dia nak sambung tak? Okey, cuma saya nak tambah sedikit lah tentang dengan international student yang datang ni sebenarnya. Pihak kami sebenarnya memang banyak buat promosi di luar kan, terutama sekali pihak kami nak menarik lebih ramai pelajar untuk sambung belajar di UM. Antara kaedah yang kami gunakan adalah melalui dengan alumni-alumni yang ada, di mana mereka ini nanti akan buat promosi di luar negara dan mengajak pelajar-pelajar baru untuk datang, dan mereka menceritakan tentang dengan pengalaman mereka sepanjang pengajian yang berada di UUM. Dan alhamdulillah
kan kaedah ini terbukti berkesan, Berkesan. di samping efektif kan, di samping kita juga berterusan kan, top management dan juga pensyarah-pensyarah lain berterusan mempromosikan program-program akademik yang berada di STEM UUM. Okey, Dr. Abi, saya nak tanyalah, bagaimana cara pelaksanaan kelas dia semasa pandemik ni? Okey, Kak Lin, untuk time pandemic ni of course tak boleh Face to merentas. Merentas negeri tak betul. boleh, daerah tak boleh, negara Betul. pun tak boleh. Tapi kita buat online learning. So daripada application sampailah pendaftaran, sampailah kelas. Semuanya online. Yang menariknya untuk kelas contohlah MTM coursework dia ada 11 subjek dia kena ambil dan dalam 5 subjek lah setiap semester. Semua 5 kelas ni online, dia boleh bincang pula dengan lecturer dia nak kelas hari apa. Oh, boleh. Sebab kita tahu ada pelajar kita ni dia takut nak sambung belajar sebab dia kerja. Betul. Takut kena tinggalkan kerja, Betul, nanti betul. dua-dua tak dapat. So katakanlah kita free hari Sabtu, arrange dengan lecturer untuk buat kelas hari Sabtu ataupun Ahad petang sikit lepas balik kerja, kelas online kan, tak perlu datang. Fleksibel. Buat masa sekarang ni kena perlu fikirkanlah tentang nak sambung belajar ni sebab semuanya fleksibel. Naknya sebab pandemik ni lah bagi waktu sesuai. Ya, ini betul yang tak? paling Sebab sesuai. online. Tak ada alasan dah untuk tak sambung belajar. Betul tak Dr. Abi? Betul. Okey, tadi Dr. Asmahani dia banyak nak cerita tadi. Dia kata dia baru round 1 kan. Saya nak bagi dia cakap untuk round kedua lah. Silakan Dr. Asmahani. Okey, Kak Lin, terima kasih. Dengar tak suara saya? Dengar, loud and clear. Okey. Jadi sebagai alumni daripada STEM, sebab tadi saya nampak Mr. Atawul, Dr. Agus dengan Puan Fatin memberi testimoni yang serius kan. So saya rasa saya patut jadi serius jugalah kali ni. Okey, sepanjang pengalaman saya yang tadi, ketiga-tiga alumni kita kalau perasan semua menekankan tentang support system. Okey. Itu memang satu perkara yang memang tak boleh lari. Terutamanya sebagai student postgrad. Okay. Selain daripada environment UUM, secara generalnya UUM yang kita memang dah sedia tahu sangat sesuai untuk pembelajaran. Bila kita melangkah ke STEM sendiri pun, macam yang saya kata tadi, semua profesor, semua tenaga pengajar, doktor-doktor, pemadihal yang ada sangat berlapang dada untuk membantu kita sebagai student PhD. Saya ada pengalaman di mana saya mengalami kesukaran dan dengan bantuan beberapa lecturer ni, kita kata sekejap saja sepatutnya benda tu boleh tak mungkin selesai dalam masa seminggu. Tetapi dengan bantuan semua yang bersepakat untuk nak memudahkan cara, so kita boleh selesaikan benda tu dalam masa seminggu. Itu sangat teruja lah saya kata. Okay. Lepas tu kalau kita pergi library, saya suka dalam tempoh saya study dulu, saya suka pergi library. Itu yang paling saya suka, terutamanya kawasan yang ada kapet hijau. So siapa yang nak tahu di manakah kapet hijau, datanglah UUM. Jadi student postgrad terutamanya bila kawan-kawan join bidang tourism, hospitality dan event, so di situ kita boleh dapat lihatlah betapa uniknya program kita berbanding dengan IPTA yang lain. Okay? Kenapa unik? Sebab dia sememangnya memberi cabaran kita untuk berani melangkah. Okay? Perjalanan PhD yang sangat sukar tetapi ditemani dengan support system yang kuat, dengan environment yang kondusif. Okay? Itu saya boleh katakan memudahkan cara. Dan itu memang tak mustahil kerana saya boleh buat, insya-Allah kawan-kawan juga boleh buat. Okey, ada round ketiga ke Kak Lin? Tak ada. Round ketiga terus tutup. Nak cakap baik cakap sekarang. Okey. Share je. Jadi saya sangat orang kata sepenuh hati. Okey, terutamanya kepada alumni-alumni, adik-adik kita yang dah pernah buat BTM, daripada BHM, daripada BM. Kalau nak sambung belajar jangan pergi tempat lain. Sebab apa? Sebab kita dah ada support system yang kuat. Kan kawan-kawan, adik-adik, saya kakak, adik-adik semua dah maksudnya dah familiar dengan sistem UUM macam mana, dah kenal dah lecture ni macam mana, nampak garang tapi baik, dah tahu dah macam mana nak cari cafe, dah tahu dah mana nak cari chancellery.
So semua itu membantu perjalanan PhD ataupun master adik-adik yang sememangnya suka tapi jangan buat dia suka. Kita ada cara macam mana nak mudahkan perjalanan PhD yang suka. Kawan-kawan saya, diorang takut nak sama master, nak sama PhD. Terutama sekali sebab diorang sedang bekerja. Untuk pengetahuan, saya sama PhD secara sepenuh masa dan belajar sepenuh masa dan kerja sepenuh masa. Nampak macam mana buat kan? Tak ada magic, semua proses kita kena lalui di STEM, tak ada shortcut. Right? Memang tak ada shortcut, semua daripada kalau kata PhD macam tu lah dia proses yang susah. Tapi dengan adanya di STEM semuanya alhamdulillah dipermudahkan. So saya menyeru, saya tak nak ajak orang lain sebab adik-adik yang lain mungkin dah selesa dengan universiti masing-masing kan. Saya nak menyeru kepada mungkin ada adik-adik student yang tengok tadi tu, datanglah UUM. Kalau takut nak jumpa Dr. Irshabi, meh jumpa saya dulu. Saya bawa jumpa Dr. Irshabi. Tu dia. Tu yang penting. Tak ada sini semua tadi siapa yang cakap takut kalau dengan lecturer. Tak ada, semuanya ceria. Kan ceria hari ni kan. Kita santai. Semua ceria-ceria. Semua ceria-ceria. Saya nak tanya soalan terakhir kepada dekan sebenarnya. Apakah visi ataupun prospek ataupun skop pekerjaan lah yang untuk para graduan program pasca siswazah STEM ni? Sebenarnya apabila kita sebut tentang dengan pasca siswazah lah kan, kadang-kadang ramai pelajar-pelajar ni pun dia keliru kan, apa beza antara degree, antara master dan juga PhD. Jika kalau dahulu waktu kita belajar di sarjana muda, sebenarnya kita belajar semua kursus dalam sesuatu bidang. Contoh saya ambil contoh sebagai program sarjana muda pengurusan pelancongan. Dalam tu kita belajar semua. Belajar tentang dengan apa behavior, belajar tentang dengan transport, belajar tentang dengan planning, belajar tentang dengan environment dan sebagainya. Tapi bila kita menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat master dan juga PhD, sebenarnya peringkat tu nak memahirkan kita dalam satu bidang dalam bidang pelancongan tu. Sebagai contoh, katakan anda berminat berminat dalam bidang contoh berkaitan dengan transportation. Jadi anda perlu mahir selok-belok tourism transportation tu tadi. Jadi itu yang kita minta mereka buat kajian. Sebelum nak buat kajian tu kenalah buat pembacaan, buat pembacaan, lepas tu pula buat kajian literature dan sebagainya. Jadi kita nak memahirkan satu pelajar ni dalam satu bidang yang tertentu, supaya nanti apabila dalam bidang pekerjaan anda akan dijadikan sebagai orang yang dirujuk, orang yang dirujuk dalam bidang-bidang tertentu dalam pelancongan ni. Itu tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya. Jadi prospek pekerjaan kita boleh katalah sekarang ni ialah apabila dah berlaku COVID-19 kepada dunia, industri yang memang terkesan adalah industri pelancongan, hospitality dan acara. Kita ambil contoh seperti di negara kita lah, banyak bisnes-bisnes yang telah merosot teruk disebabkan kerana pandemik ni. Walau bagaimanapun sebenarnya kita boleh lihat banyak peluang-peluang baru, peluang-peluang baru dalam bidang pelancongan dan hospitality. Kita kena berubah daripada segi paradigma. Paradigma kalau dahulu kita just lahirkan tenaga pelajar, modal insan yang bekerja dalam bidang macam contoh perhotelan, bekerja dalam bidang housekeeping, bekerja dalam apa hotel dan sebagainya. Tapi sekarang ni sebenarnya pelancongan kita perlu didik ataupun kita perlu wujudkan peluang-peluang baru seperti dalam keusahawanan. Satu keusahawanan, yang kedua pula bila adanya teknologi maklumat. Sekarang ni cara kita nak mempromosi, marketing, planning, mengurus semua dah berbeza, dah tak sama dah macam dulu. Semuanya kena digital. Semuanya kena digital kan sekarang ni. Jadi untuk masa depan pelancongan seterusnya, kita pun sendiri tak tahu kan adakah wabak ini boleh dikawal atau tidak. Tetapi sebenarnya apabila datangnya pandemik yang sebegini, dia telah mengubah cara kehidupan kita pada hari ini dan masa depan. Dalam masa depan. Jadi pelancongan itu pula sebenarnya dia akan berubah-ubah. Dia akan berubah-ubah. Daripada segi cara
daripada segi cara perancangan dia sudah berbeza kan, seperti yang dahulu. Daripada segi kehendak pelancong kalau dahulu pergi cuti disebabkan kerana dia nak release tensionnya, sekarang tidak ramai kan orang minat pada satu-satu segmen-segmen yang tertentu. Contoh ada orang pergi pada satu tempat ni sebabkan kerana hobi dia ataupun dia pergi pada satu event ni disebabkan kegemaran dia jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu tackle lah Jadi sebenarnya dalam pelancongan ni untuk masa depan insya-Allah memang banyak lagi peluang-peluang baru, tetapi memang saya pohon pada semua yang menonton live pada hari ini untuk kita belajar sesuatu perkara yang baru, merubah sesuatu supaya kita dapat memenuhi kehendak dan juga selera pelancong yang memang kita katakan fleksibel dan juga berbeza-beza lah pada masa depan nanti. Kena selalu up to date dengan peredaran masa. Ya, betul. Okey, kita dah sampai ke hujung rancangan dah sebenarnya ni. Sebelum kita menutup, saya nak tanya alumni dulu. Di back tu mungkin ada kata-kata nasihat, perangsang ataupun kata-kata terakhir yang untuk disampaikan untuk yang kepada semua yang menonton Biskut Kering Kopi O kali ini dengan STEM. Saya nak mulakan dengan Dr. Agus. Dr. Agus, some words from you for those who are watching us now. Yes, okay. Studying at the UM was one of the best choices that I have made. So I hope that everyone who watches this, the student and also the future student will make the right decision to choose, because as Dr. Asmaini already said, that the support system of the UM is very great. The support system that everybody is welcome and always accept your activity, also support your activity, although also have good international relations. So you will have a good career when you choose UUM. Even though at the moment, as Dr. Johan already said, that tourism is still under pressure, but this is the chance. There are so many possibilities and many challenges and opportunities that can be explored. So I strongly suggest to study at UM, especially at STEM. Thank you. Okay, thank you Dr. Agus for joining us today. Okay, kita nak jemput Fatin Fatiah untuk memberi sepatah dua kata dan juga mungkin ada pesanan untuk siapa yang menonton hari ini. Silakan. Okay, akhir kata, surely saya juga one of the alumni yang insyaAllah kena masa dan ketikanya saya akan sambung ke UUM untuk further studies sebab dah inspired kan dengan Dr. Johan dah panggil-panggil tu. Melihatkan panelis-panelis dengan Dr. Red, my lecturer. Ajak rakan-rakan sekali untuk sambung pengajian sini. Baiklah. So kita akan plan dengan kerjaya sedia ada bila nak sambung. InsyaAllah UUM will be my choice again and always. So Kering John STEM. Okay. Salam berwarna. Jumpalah so see you soon. Macam itulah ayat dia kan. Okay, saya nak jemput Dr. Asmahani pula. Sepatah dua kata ataupun nasihat atau untuk yang tengah menonton ni. Silakan. Terima kasih Kak Lin. Okay, saya rasa ini akhir kata jugalah ya. Kalau kawan-kawan nampak saya macam ni kan, so inilah sebenarnya produk daripada STEM. Right? Maksudnya kita memang easy going, kita memang happening, kita memang belajar buat PhD. PhD tu stress, tapi kita tak stress. Sebab apa? Sebab memang nature-nya macam tu. Okay? Jadi kawan-kawan ataupun adik-adik yang tengah dalam dua, nak sambung belajar ke tak, sambung belajar ke tak, so jawapan dia sambunglah. Kat mana? STEM. Okay, so terima kasih. Terima kasih Dr. Asmahani. Okay, before we go to Dr. AB, I would like Ataul to say a few words before we end this. Perhaps you want to invite your friends from Bangladesh or any other countries to join. So please your last statement for this show. Can I use my language? Or can Bangladesh language. Oh, okay. So maybe easier to understand if anyone is watching. Please, yeah. যদি কোনো বাংলাদেশি এখানে থাকেন, আপনাদের সবাইকে আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি হসপিটালিটি, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে ক্যারিয়ার অথবা পড়াশোনা করার চিন্তা আছে ভবিষ্যতে, এটা হোক যে কোনো লেভেল, আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, পিএইচডি অর মাস্টার্স, এনিথিং,
আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এখানে আসেন। আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট আছে, আমাদের এখানে ভালো রিসার্চার আছে। উই হ্যাভ মেনি গুড রিসার্চার, দোজ হ্যাভ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন। সো আপনারা খুব ভালো একটা গাইডেন্স পাবেন। আপনাদেরকে আমি ওয়েলকাম জানাই, আপনারা এখানে আসেন, স্টাডি করেন। এটা একটা বেজ ইউনিভার্সিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটির জন্য। মালয়েশিয়া অনেক পুরাতন একটা ইউনিভার্সিটি, যারা ট্যুরিজম হসপিটালিটি স্টার্ট করছিল এখানে। আপনারা সবাই আসেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, এনি বাংলাদেশি অ্যান্ড ফ্রম এনি কান্ট্রি, ওয়েলকাম টু STEM. Okay, translate in bahasa Melayu. No, Nanti I'm kita joking. buat I'm joking. subtitle kat Tak bawah. ada subtitle. Okay, so thank you, Atawa. So very very promising. Because Atawa started from degree, master and PhD. Thank Okay, you so much. thank you so much. Okay, Dr. Eshafi, silakan kata-kata perangsang ataupun pesanan ni untuk yang menonton hari ni. Kepada semua, sambunglah belajar. Sekarang masa yang paling tepat. Tak ada alasan lagi dah, boleh buat semua secara online. Yuran yang paling kompetitif, antara yang kompetitif dekat Malaysia ni di UUM. Dan kepada tourism industry players, hospitality industry players, hoteliers, now is the best time to add some value to your experience working in the industry. Siapa yang dah kerja industri dalam agensi kerajaan atau swasta, sambunglah belajar mungkin kejayaan anda. Tambahan gaji, nak confirm jawatan kepada petugas-petugas di college community, politeknik, tenaga akademik di seluruh Malaysia, sambung belajar. Di Indonesia pun inilah masanya untuk anda sambung belajar juga, sebab tak perlu datang pun sekarang, sangat fleksibel. Sambunglah belajar, ayuh berani melangkah. Jangan lupakan STEM, UUM. Tu dia. Okey. Dekan ni. Sekarang save the best for last. Saya nak bagi dekan ulas sikitlah ataupun penutup daripada dekan, kata-kata nasihat atau pesanan. Silakan Dr. Johan. Okey, cuma saya nak memberitahu beberapa perkara lah kan. Pertama sekali, semua program di STEM adalah program yang mendapat akreditasi pada MQA dan juga mendapat akreditasi antarabangsa daripada Institute of Hospitality UK dan juga daripada APIM kan, yang berkaitan dengan event management. Dan semua kursus-kursus dan juga program kami memang mendapat pengiktirafan antarabangsa lah, antarabangsa. Jadi jangan khawatir untuk datang. Seperti yang rakan-rakan saya sebutkan tadi, sebenarnya ini adalah waktu yang paling sesuai kan, sesuai. Kerana kelas kita adalah kelas online untuk master bagi coursework. Dalam tempoh 3 semester anda boleh dah dapat dah master. Setahun saja, setahun saja tempoh dia. Memang pendek, memang pendek. Jadi kepada rakan-rakan yang di luar sana, baik yang bekerja dalam bidang pendidikan dan dalam bidang industri, ayuhlah datang ke STEM untuk sambung pengajian dan juga membentuk diri untuk menjadi satu orang yang menjadi pakar rujuk dalam bidang pelancongan dan hospitality kita. Dan saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih kepada pihak unit marketing, Puan Azlin dan juga tim kerana mengajak kami lah daripada STEM untuk live bersama-sama memperkenalkan produk-produk STEM, memperkenalkan apa yang kami ada supaya di sini dapat menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar untuk sambung pengajian di STEM UUM. InsyaAllah kita doakan lepas ni lebih ramai lagi yang tahu berkenaan STEM di UUM dan akan apply. Ayuh berani melangkah. Kena melangkah dah ni, dah sampai ke hujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini, semua alumni yang terlibat. Terima kasih kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan ataupun JPP, UUM IT, PBS, Pusat Budaya dan Seni, Skimpa, Managers Coffee, tim daripada STEM sendiri dan juga daripada Marketing Division. Sesungguhnya yang kekurangan itu adalah daripada saya. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami, dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Saya dah lapar sebenarnya, nak tunggu kejap lagi dia akan serve cinnamon roll kan. Okey, so sekiranya ada salah rahsia saya minta maaf, dan jangan lupa terus bersama kami di Biskut Kering Kopi O. Saya nak bagi satu kata-kata terakhir daripada Al-Hasan Al-Basri. Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadat, dan beribadatlah tanpa melalaikan tuntutan mencari ilmu. Sekian saja daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia, untuk anda semua. Biskut Kering Kopi O. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Silakan. Bye. Mana cinnamon roll?
Okey, akhirnya kita dah siap pun kita punya cinnamon roll ya. Okey, so inilah dia hasil dia. Hasil tangan daripada Chef Siti Aminah. Okey. Dan sepastinya kita punya panel pun dan yang berada dalam Managers Coffee ni amat teruja nak rasa kita punya cinnamon roll ni. Okey, so sebelum last kali kita akan minta chef kita bagi final touch. Sebelum kita bagilah kita punya panel rasa kita punya cinnamon roll hari ni. Okey, chef. Okey, kalau kita tengok sinilah, inilah dia hasil kita punya cinnamon roll ni. So, mana-mana yang boleh nak try lepas ni, boleh cubalah resepi ni. Full resepi kita akan upload kemudian dekat kita punya Stamp punya YouTube. Dan juga please share video ni nanti, okey, dan juga like kami punya platform. Okey, dan juga untuk dapatkan perkembangan terbaru mengenai kami punya aktiviti di Stamp, boleh melayari kami punya Instagram dan juga Facebook. Okey, so sekarang ni Puan Siti Aminah dah meletakkan kita punya cream cheese punya topping dan juga kita letaklah sedikit kita punya chocolate chips, kita punya almond flake dan juga kita punya sultana, kita punya kismis. Okey, so kalau depan kamera ni penonton boleh tengoklah. Minta maaf lah ya, saya minta maaf sangat. Okey, para penonton hanya boleh tengok secara visual sahaja kita punya cinnamon roll ni. Okey, so ini Puan Siti Aminah dah siapkan satu dan ini yang telah Puan Siti Aminah sediakan lebih awal dan saya rasa mungkin bolehlah rakan-rakan saya paskan kita punya cinnamon roll ni kepada kita punya panel dan hadirin-hadirin yang sekalian. Okey, so selamat mencubalah resepi kami kelak. Okey, terima kasih.